Kaedah fiqh yang seterusnya adalah kaedah yang keempat, mudarat mesti dihilangkan. Okey, ad-darar yuzal. Kemudaratan adalah perkara yang mengganggu kesejahteraan hidup manusia lah, sama ada dari segi agama ke, nyawa ke, akal, harta maupun keturunan. Maknanya kalau ada elemen-elemen perkara-perkara mudarat yang boleh mengganggu gugat kesejahteraan hidup manusia, yang boleh mengganggu gugat agama, mengganggu kesejahteraan nyawa, akal, maka ianya perlu dihilangkan. Dia mesti dihilangkan. Jadi syariat menyuruh kita menjauhi perkara yang mudarat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan. La darar wala dirar. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasarkan kaedah la darar wala dirar, berdasarkan kaedah ad-darar yuzal, maka ditanggung kemudaratan khas untuk menolak kemudaratan am. Maksudnya antara dua kemudaratan dihilangkan mudarat yang lebih besar lah, untuk menolak kemudaratan yang dihilangkan mudarat yang khusus bagi menolak kemudaratan yang lebih umum. Jadi kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ini sebenarnya telah kita lalui sebagaimana sepanjang pandemik COVID-19 ini melanda lah, yang mana misalnya pihak kerajaan mengeluarkan arahan supaya kita duduk di rumah. Okey, duduk di rumah. Kemudaratan yang lebih berat iaitu kita sebab apa, kita kena duduk di rumah sebab kita nak hilangkan mudarat yang lebih berat, iaitu jangkitan COVID-19. Okey, bila jangkitan COVID-19 itu ia adalah satu kemudaratan lebih berat. Walaupun hakikatnya bila kita semua duduk di rumah, kita akan mengalami kemudaratan juga. Misalnya ada yang hilang kerja, tak boleh pergi sekolah, tak boleh masuk universiti. Jadi antara jangkitan COVID-19, iaitu penyakit yang boleh membawa maut, dengan kehilangan kerja, tak boleh belajar secara formal dan sebagainya, kedua-duanya mudarat. Tetapi yang mana satu mudarat yang lebih berat, tentulah kita nak mengekang penularan wabak COVID-19. Jadi terpaksalah keputusan diambil oleh pihak berkuasa untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih berat dengan kemudaratan yang lebih ringan. Okey, jadi kita kena hadapi kemudaratan yang lebih ringan bagi menghilangkan kemudaratan yang lebih berat. Itu yang dimaksudkan dengan kaedah keempat ni lah. Jadi macam mana aplikasi dalam bidang pelancongan dan pemakanan? Pelancong dan pemandu pelancong mesti menghindari aktiviti yang membahayakan nyawa, seperti terjunan lebah, terjunan lelabah. Macam ada kan yang kes hari tu yang mana buat terjunan, tali pengikat terputus ke macam mana, jatuh dan meninggal. Jadi adalah satu benda yang mudarat yang besar. Jadi kita tinggallah kita hindari mudarat yang besar dengan mudarat yang lebih kecil lah. Kita mesti menghindari aktiviti yang membahayakan nyawa. Penyediaan makanan yang betul supaya tidak membahayakan nyawa pengunjung. Kalau sesuatu bahan mentah tu dah dekat expired dan sebagainya, memang akan rugi, mudaratnya rugi. Tapi mudarat yang lebih besar boleh membahayakan nyawa pengunjung kalau keracunan makanan dan sebagainya. Jadi lebih baik kita hilangkan kemudaratan yang lebih besar itu dengan kemudaratan yang lebih kecil. Tangguhlah kerugian sedikit, nak macam mana? Demi menjaga daripada berlakunya kemudaratan yang lebih besar. Kemudian menyediakan tong sampah yang banyak di kawasan pelancongan supaya kebersihan sentiasa terjaga. Bina hotel secara berhemah, tidak memudaratkan alam sekitar. Pelancong dan pekerja yang terlibat pula menjaga etika berpakaian untuk elak mudarat terhadap nyawa dan maruah lah, untuk elak berlakunya kes-kes rogol dan pencabulan dan sebagainya. Dan akhir sekali adalah al-adah muhakkamah. Adat menjadi sumber hukum. Jadi adat dan kebiasaan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat, sama ada berbentuk umum ataupun khusus, boleh menjadi sumber rujukan hukum apabila tiada penjelasan mengenainya menurut syarak. Maknanya adat-adat yang telah diamalkan turun-temurun, kalau ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka ianya boleh dijadikan sumber hukum. Kaedah ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 199 yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik.
serta berpalinglah, iaitu jangan hiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Okay. Jadi dalam hadis juga Nabi menerangkan tentang al-adah muhakkamah ni. Sesuatu yang dilihat oleh orang Islam sebagai elok, maka ianya juga elok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Hindun binti Asabah, isteri Abu Sufyan, mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya yang kedekut dan tidak memberi nafkah yang cukup. Beliau menyatakan bahawa beliau mengambil harta suaminya secara diam-diam tanpa pengetahuan. Okay, curi-curi ambil lah. So, Nabi mengiktiraf perbuatan itu dan bersabda, ambillah harta suamimu sekadar cukup untuk kamu dan anak kamu. Bukan ambil lebih. Dah suami dia kedekut. Ambil lah senyap-senyap, tapi bukan berlebih-lebihan. Sekadar cukup untuk kamu dan anak kamu. Ini satu pengiktirafan bahawa Islam mengiktiraf adat dan amalan masyarakat setempat sebagai satu sumber hukum. Bukan kata mencuri lah. Kalau mencuri ni macam berlebih-lebihan, yang Nabi benarkan kat sini cukup sekadar untuk kamu dan anak kamu. Okay? Disebabkan suaminya kedekut. Maka itu adalah adat yang diiktiraf lah pada masa tu, amalan masyarakat setempat sebagai satu sumber hukum. Jadi ia ada syarat lah, bukan semudah-mudahnya lah sesuatu adat itu boleh menjadi sumber hukum. Ia mestilah satu kebiasaan penduduk kat kawasan tu, dan tak ada golongan yang menentang adat yang diamalkan tu turun-temurun tu, dan adat tu berlaku diamalkan sejak dahulu hinggalah sekarang, dan ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak, barulah ianya dikira sebagai satu hukum. Okay? Jadi macam mana aplikasi dalam bidang pelancongan dan pemakanan? Al-adah al-muhakkamah, adat boleh menjadi satu hukum dalam aspek pemakaian. Pemakaian pelancong dan pekerja mestilah bersopan dan tidak menyentuh sensitiviti masyarakat di sesuatu tempat tu lah. Kalau di luar negara ada beberapa kawasan, dia ada adat cara pemakaian dia. Kalau kita nak pergi melancong, kita kena study dululah adat setempat supaya kita ni tidak buat masyarakat kat situ berasa offended dengan diri kita lah. Okay. Kemudian perkataan, tidak mengeluarkan kata-kata yang memberi maksud yang buruk bagi sesuatu masyarakat. Walaupun di sisi kita ia adalah biasa, tapi mungkin kat masyarakat kat situ dia rasa benda tu kata-kata tersebut macam tak sopan, kurang ajar dan sebagainya. Okay? Kemudian budaya. Sebelum melakukan sesuatu, perlu bertanya dengan masyarakat setempat adakah ianya diterima atau tidak. Kita tak boleh main redah bawa budaya kita pergi tempat orang, sebab tempat orang ada budaya mereka yang tersendiri. Dan akhir sekali, makanan. Jangan hina makanan. Ada setengah makanan tradisi yang kita berasa jijik, tapi ianya dibenarkan dalam Islam. Seperti biawak pasir, dog. Kalau di amalan di negara kita ni, kalau di utara terkenal dengan makanan utara, kalau di Pantai Timur manis-manis. So kalau kita tak boleh terima, lidah kita tak boleh terima dengan benda-benda yang manis, kita tak boleh hinalah makanan tu. Itu adalah tradisi setempat, tradisi tempat tersebut. Kalau pergi ke Negeri Sembilan, pedah-pedah, orang Pantai Timur tak boleh nak makan pedah. Jadi maknanya setiap tempat ada tradisi dan ada budaya dan adat setempat masing-masing. Jadi kita tak boleh nak hina lah. Itu kita kena terima sebagai satu al-adah al-muhakkamah. Okay? Satu adat itu menjadi hukum bagi sesuatu perkara selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Okay? Itu sajalah untuk berkaitan dengan kaedah-kaedah fiqh dalam pemakanan dan juga pelancongan Islam. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.